Saya, Nur Azlin binti Harun, merupakan pelajar jurusan Kerja Sosial di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT kerana dengan berkat dan keizinan darinya dapat saya bentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Pengalaman Pelajar Jurusan Teknikal Menjalani Pembelajaran dalam Talian Sepanjang Pandemik COVID-19. Agenda kajian meliputi pengenalan, yang kedua adalah sorotan literatur, yang ketiga adalah metodologi kajian, dan yang keempat dapatan dan perbincangan, dan yang terakhir adalah rumusan dan cadangan. Kehidupan masyarakat masa kini semakin kompleks berikutan perubahan pantas yang berlaku kesan daripada wabak COVID-19. Dan para pelajar yang sedang menuntut di institusi pengajian tinggi IPT turut menerima tempias dan terpaksa berdepan dengan pelbagai cabaran demi memastikan kecemerlangan akademik mereka bagi menyiapkan diri untuk kejayaan profesional. Dan perkara ini secara tidak langsung, pelajar sangat cenderung untuk mengalami tekanan sehingga boleh menjejaskan tahap kesihatan fizikal dan emosi. Seterusnya adalah sorotan literatur. Kajian ini telah menerangkan aspek kajian dari segi cabaran pembelajaran dalam talian. Menurut Fazli bin Fazil 2020, tidak kesemua pelajar mempunyai kemudahan internet yang berjalan lebar tinggi. Tambahan pula bagi yang mempunyai perkakas elektronik yang tidak mencukupi. Dan hasil kajian dari Wan Faizah Wan Abdul Rahman 2020, menurutnya, cabaran utama terhadap kaedah pembelajaran dalam talian pula adalah masalah logistik dan organisasi, terutama disebabkan kekurangan akses internet dan kemahiran serta sikap pensyarah yang tidak mahu berubah selain memilih untuk kekal dengan interaksi bersemuka. Aspek kajian yang seterusnya adalah kajian ini lebih memberi penekanan terhadap pengalaman pelajar dalam menjalani pembelajaran secara dalam talian, terutamanya kepada pelajar jurusan teknikal. Menurut Muhammad Afzamiman Arifin 2020, perkembangan ini merupakan perkara positif daripada pandemik COVID-19 yang memberi kesan dominan kepada pembelajaran dalam talian seperti pengurusan, peperiksaan, penganugerahan, kewangan dan pelbagai aspek lagi yang berada di luar konteks kurikulum dan silibus. Seterusnya, menurut Nur Hikmah Abdul Rahman 2022, melalui pendekatan hybrid ini, proses pembelajaran dan pengajaran amali telah menggabungkan elemen uji kaji secara fizikal, iaitu pelajar perlu datang ke makmal dan melakukan uji kaji. Dalam pada masa yang sama, mereka akan berkongsi aktiviti amali tersebut bersama rakan-rakan yang berada di rumah secara maya dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Aspek kajian yang ketiga adalah bentuk sokongan sosial. Tenaga pengajar mempelbagaikan bentuk komunikasi di antara pelajar dan rakan sebaya yang merangkumi mesej dalam talian, email dan persidangan video yang menggalakkan proses berinteraksi secara bersemuka dan dapat mengurangkan rasa terasing dalam kalangan pelajar. Kajian ini telah dibuktikan oleh Razifah Muhammad Razali 2022. Selain itu, kesediaan murid daripada keluarga berpendapatan tinggi lebih baik daripada keluarga berpendapatan rendah mengukuhkan bahawa kaitan sosioekonomi keluarga memberi kesan kepada pembelajaran secara dalam talian ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Metodologi kajian di bahagian ini akan menerangkan berkenaan dengan instrumen kajian yang digunakan serta lokasi dan informan yang terlibat. Kaedah kajian bagi kajian ini adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif dengan menggunakan reka bentuk kajian fenomenologi. Kajian ini telah menggunakan kaedah persampelan bertujuan, manakala pengumpulan data yang digunakan adalah temu bual yang mendalam. Terdapat 8 mahasiswa tahun akhir yang sedang menjalani pengajian sepenuh masa di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi. Informan kajian ini terdiri daripada 2 orang lelaki, manakala 6 orang lagi merupakan kalangan perempuan. Kajian ini juga telah menggunakan kaedah analisis tematik. Kaedah ini sangat efektif untuk mengupas secara terperinci data-data kualitatif yang telah diperolehi. Kajian ini juga turut dijalankan secara dalam talian yang disebabkan pandemik COVID-19. Temu bual telah dijalankan dengan menggunakan medium WhatsApp. Dan seramai 8 orang mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi FST di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Kampus Bangi telah terlibat dalam kajian ini, di mana 3 orang mahasiswa tersebut berada di Kolej Kediaman, manakala 5 orang lagi menjalani aktiviti secara dalam talian di rumah. Pengkaji telah mengambil persampaian kajian daripada mahasiswa tahun akhir
jurusan teknikal. Yang kedua adalah pelajar yang berumur 21 tahun dan ke atas, seterusnya warga negara Malaysia dan pelajar sepenuh masa di UKM Bangi. Kaedah pengumpulan data. Pada peringkat awal pengumpulan data, temubual seramai 8 orang informan telah dijalankan, di mana ia terdiri daripada mahasiswa tahun akhir jurusan teknikal di Fakulti Sains dan Teknologi FST. Data yang telah diterima telah berjaya menjawab objektif kajian pengkaji, dan semasa proses temubual dijalankan, soalan tambahan prompt question telah diajukan kepada informan supaya dapat memiliki data yang kaya. Temubual tersebut telah direkodkan untuk tujuan rujukan dan rakaman suara telah ditukarkan kepada data berbentuk transkrip verbatim. Dan seterusnya, dalam mencari tema untuk menjawab objektif kajian, penyusunan setiap data yang diperolehi daripada informan yang telah ditemubual dengan sistematik telah dilakukan. Tambahan lagi, terdapat 6 tahap dalam menganalisis data seperti mana yang dicadangkan oleh Brown and Clark 2006. Tahap pertama adalah untuk memahami data yang diperolehi daripada temubual bersama dengan informan kajian, dan seterusnya pengkaji membiasakan diri dengan data supaya dapat memilih data yang bermakna terhadap isu yang telah dikaji. Dan tahap yang ketiga merupakan pencarian tema yang bersesuaian. Seterusnya menyemak semula tema yang telah dibangunkan, dan pada tahap yang kelima menentukan tema setelah mengenal pasti matlamat dan intipati terhadap setiap data yang telah dikategorikan. Dan tema yang dibina akan menjawab setiap persoalan kajian yang ingin dikaji. Dan akhir sekali, pengkaji akan membuat penulisan laporan berdasarkan data-data yang telah diperolehi sepanjang pemerhatian, temubual dan pembacaan yang telah dijalankan. Intipati kajian yang seterusnya adalah dapatan dan perbincangan. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat 8 perkara yang menunjukkan pelajar jurusan teknikal tahun akhir ini telah menghadapi cabaran menjalani pembelajaran secara dalam talian. Tema yang terhasil daripada dapatan kajian yang pertama adalah tempat belajar yang tidak kondusif. Masalah tempat belajar yang tidak selesa untuk menjalani pembelajaran secara dalam talian sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Seterusnya, majoriti pelajar mengalami kemerosotan akademik kerana proses pembelajaran mereka terjejas akibat penutupan fasiliti dan institusi pendidikan. Tema yang kedua adalah tekanan dalam menghadapi projek tahun akhir. Projek yang dijalankan tidak dapat diteruskan seperti yang dirancang, malah pelajar berasa sangat terbeban kerana sukar mendapatkan bahan dan bimbingan daripada pensyarah. Seterusnya adalah projek tahun akhir terpaksa ditangguhkan kerana memerlukan latihan makmal dalam mengaplikasikan penggunaan mesin-mesin yang dalam tugasan yang diberikan. Tema seterusnya yang terhasil adalah penggunaan makmal yang terhad. Proses pembelajaran dan pengajaran amali perlulah dilakukan secara fizikal, di mana pelajar perlu datang ke makmal dan melakukan uji kaji di makmal itu sendiri. Pada awalnya juga, makmal tidak dapat dibuka bagi menjalankan aktiviti fizikal akibat pandemik COVID-19. Tema keempat yang terhasil adalah masalah keperluan utama laptop dan internet yang terbatas. Kekurangan akses internet dan kemahiran serta sikap pensyarah yang tidak mahu berubah selain memilih untuk kekal dengan berinteraksi bersemuka. Tidak kesemua pelajar mempunyai kemudahan internet yang berjalur lebar tinggi, tambahan pula bagi yang mempunyai perkakas elektronik yang tidak mencukupi. Tema yang kelima adalah sukar mengadaptasi penggunaan peralatan makmal. Aktiviti-aktiviti eksperimen di makmal adalah sangat terbatas. Hal ini terpaksa mempelajari aplikasi praktikal hanya secara hybrid. Penggunaan makmal juga amat penting buat pelajar untuk memahami setiap peralatan dan mesin-mesin di makmal secara fizikal agar mereka ini lebih mahir untuk menggunakannya. Tema yang keenam, sukar mengadakan perbincangan bersama rakan-rakan dan pensyarah. Berhadapan dengan isu teknikal dan komunikasi antara rakan-rakan dan pensyarah, kelas secara fizikal lebih menyeronokkan kerana dapat berbincang dan berkongsi pendapat bersama rakan sekelas. Tema yang terhasil seterusnya adalah kurang kesediaan mental dan fizikal. Pelajar mengalami emosi yang agak terganggu apabila masalah yang timbul semasa menyiapkan tugasan, terutama di akhir-akhir semester. Pelajar tidak dapat melepaskan segala masalah yang dihadapi, malah mereka ini akan mula berasa terbeban sehingga mengakibatkan keadaan mental dan fizikal tidak dapat diatasi dengan baik.
Dan tema yang terakhir adalah kurang motivasi dan sokongan sosial, di mana seseorang pelajar ini juga memerlukan keperluan sokongan sosial sebagai pendorong serta kekuatan untuk terus melakukan sesuatu perkara. Dan tahap psikologi pelajar itu sendiri semakin merosot kerana kurangnya motivasi yang diberikan oleh pensyarah, rakan-rakan serta ada juga yang tidak mendapat sokongan moral yang sewajarnya daripada ahli keluarga mereka. Intipati kajian yang seterusnya adalah rumusan dan cadangan. Hasil daripada kajian yang telah dijalankan ini membuktikan bahawa terdapat beberapa perkara yang menunjukkan pelajar jurusan teknikal ini mengalami cabaran dalam menjalani pembelajaran secara dalam talian. Rumusan kajian yang pertama adalah para pelajar perlu menghadapi norma baharu ini dan perubahan yang berlaku telah mendatangkan kesan terhadap sesetengah pelajar yang harus meneruskan pelajaran terutamanya bagi jurusan teknikal. Yang kedua adalah pekerja sosial memainkan peranan sebagai pendidik di sektor universiti agar masalah yang dihadapi dapat diberi perhatian sewajarnya. Dan yang ketiga adalah jika masalah ini tidak dititik beratkan, malah akan memberi impak negatif terhadap pelajar dalam mencuburi kejayaan mereka. Cadangan pengkaji kepada pengkaji yang akan datang dan juga kepada agensi yang terlibat, di mana pihak profesional seperti pekerja sosial, kaunselor perlu memberi kerjasama dalam menyampaikan bantuan terhadap pelajar universiti. Dan seterusnya adalah pengkaji yang akan datang perlu memperluaskan lagi skop kajian di seluruh Malaysia agar dapatan kajian yang diperolehi lebih komprehensif. Berakhirlah pembentangan ini. Dengan berasa rendah diri, ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur persidangan persada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.